premis sebelum ini pun yang biasa tengok, kita kena cari gambar yang berbeza. Gunakan ilmu yang cikgu skor rendah kita dah ajar dulu. Cikgu Tadika dia bagi gambar, okey cari benda yang berbeza cepat. Yes, sampai SPM kita gunakan konsep yang sama untuk cari PM, PB kita ini dan juga PD. So, macam mana? So, kita tengok apa yang berbeza. Tengok satu logam P, satu logam Q. Alright. Kemudian apa lagi yang berbeza? Apa lagi yang berbeza? Okey, tengok keputusan dia, satu isi padu dia sedikit, satu isi padu dia banyak, isi padu gas dia. Okey? Itu yang berbeza. Alright. So dekat sini kita akan dapat PM dan juga PB. Okey, sering suka mulakan dengan PB sebab PB ni senang, kita kena cari keputusan dia. Apa result dia? Result dia ialah menghasilkan isi padu yang sedikit, menghasilkan isi padu yang banyak. So keyword ni adalah menghasil atau menyebabkan. Kalau dia menghasilkan gas, so dia adalah PB. Alright. So contohnya adalah isi, tapi kena ada parameter lah. Okey, macam sebelum ini yang pernah sering cakap, kalau ada gas, okey, apakah dia punya parameter dekat depan dia? So yang paling sesuai ialah isi padu gas. Okey, contohnya. Alright. So kalau kita tak ada gambar macam ini, mungkin dia bagi alat pengukur. So kalau ada alat pengukur, dekat situlah terletaknya kita punya PB. Contohnya kalau dia bagi termometer, so ada kaitan dengan suhu. Tu ialah PB kita. Suhu ialah PB kita. Kalau dia bagi alat pengukur seperti jam randik, apa PB kita? PB kita adalah masa yang diambil. Contohnya, alright, time taken. Kalau dia bagi alat pembaris, so mesti ada kaitan dengan pengukuran panjang. So tengok dekat situ. Kalau ada alat pengukur, so situlah terletak kita punya pemulibah bergerak balas. Faham tak Cikgu Syarin? Faham Sir Remy. InsyaAllah Okey. faham. Bagus, Alhamdulillah. Jadi murid yang lain pun secara ini harap juga faham juga. Okey. Jadi murid dah ada 1,000 orang sedang menonton sekarang ni. So ingat Seremi, kalau awak nak slide Seremi ni lepas ni ada latihan-latihan, target kita like sebanyak 1,000. Okey, like sebanyak 1,000. Klik button like secara percuma, don't worry. Like saja percuma. So dapat Seremi akan sharekan slide ini secara percuma juga. Okey. Kemudian apa kita punya PM? PM biasanya ialah bahan. Apa itu bahan? Bahan ini yang kita gunakan dan kita kena kebiasaannya lah kita punya bahan. So bahan ini ialah kita boleh pakai sekali saja. Okay, one off. So lepas kita pakai, kita tak boleh nak ulang lagi ataupun guna semula pada eksperimen yang akan datang, pada esoknya, minggu depan, bulan depan, tahun depan, kita tak boleh. So lepas pakai, kita kena lupuskan sebagai sisa biologi dekat dalam makmal lah. Okay, so kalau cik ada bahan, contoh logam P, logam Q. So ialah kita punya PM. So PM kita apa? PM kita ialah jenis logam. Sebab apa? Logam berbeza jenis. Logam P, logam Q. So jenis logam. Okey. Itu adalah PM dan PB. Kalau PD pula, bagaimana? Cari benda yang sama. Okey. Contohnya macam ini. Asid hidroklorik cair, asid hidroklorik cair. Sama kan? Tetapi jawapan asid hidroklorik cair saja tidak mencukupi. Macam pernah sering cakap sebelum ini, kita kena ada parameter dia. So, apa parameter bagi asid sulfurik? Sebab dia adalah cecair. So, paling sesuai kita gunakanlah isi padu asid hidroklorik cair. Ataupun boleh cakap kepekatan asid hidroklorik cair. Pun boleh juga. Okey. Alright. So apa lagi? Ni 5 gram, ni 5 gram. So gram apa? Gram ialah jisim. So apa jawapan lain kita adalah jisim logam. So nampak tak murid-murid? Nampak tak calon-calon SPM? Gambar ini penuh dengan maklumat. So kita jangan skipkan pada gambar raja itu. Ia bagi adalah sebagai bahan rangsangan untuk calon dapatkan jantung soalan. So baca soalan, lihat pada gambar, cari yang berbeza, cari yang sama. Okay, very good. So seterusnya daripada jadual. Okey, macam mana daripada jadual ni? Okey, daripada jadual ni kalau dia bagi kiri yang kanan, yang paling kiri ialah pembolibah dimanipulasikan PM ataupun MV ya, manipulated variables. Yang sebelah kanan pula ialah PB, pemboleh ubah bergerak balas. So apa sahaja tajuk dekat dalam tajuk daripada jadual ataupun kolom itu dianggap sebagai jawapan PM dan jawapan sebagai PB. Kalau dia tulis kiri yang kanan. Kalau dibagi dalam atas dan bawah, contoh yang atas ialah PM, yang bawah ialah PB. Okay? Alright. Sebagai contohnya ialah, alright, kita tengok jadual yang pertama ini, yang atas ialah masa. So masa ini ialah kita punya PM.
Okey. Kemudian jisim hablur garam. Yang bawah ini ialah kita punya PB. Nampak tak dapat jantung tu daripada mana? Daripada kita punya jadual. Okey. Alright, simple. Kalau ditulis kiri dengan kanan, yang kiri ini ialah PM, yang kanan ini ialah PB. So PM ialah jenis blok, kedalaman lekukan blok ialah PB. Semudah ABC. Okey, soalan SPM ni, soalan SPM, dia akan keluar bentuk macam ini. Okey. Dan yang keempat daripada penyataan soalan. Kenapa penyataan soalan ini penting? Sebab setiap soalan memang ada penyataan soalan. Tapi tak ramai calon SPM yang tahu. Okey. Jadi murid-murid yang sedang menonton ni, jom kita ambil tahu. Kita ambil cakna macam mana daripada penyataan soalan tu dapat jantung soalan. Contohnya ialah kalau dia bagi perkataan begini, untuk mengkaji atau menyiasat. So murid-murid bagikan fokus perkataan mengkaji. Sorry, saya nak gunakan highlighter. Okey, perkataan mengkaji dan perkataan menyiasat. Okey, perkataan mengkaji dan juga perkataan menyiasat. Okey. Alright, dah 600 orang dah yang like, okey, dekat kita punya YouTube. Lagi 400 orang je. Sambil-sambil tengok tu, alah apalah susah salahnya kita klik button like, klik button subscribe. Okey. Alright, sebagai tanda sokongan, jadi terima kasih kepada pihak penganjur. Alright. Jadi mengkaji dan juga menyiasat. Okey. So kalau katakan mengkaji atau perkataan menyiasat, okey. So selepas mengkaji atau menyiasat, kita akan jumpa PB dulu. Kemudian di belakangnya barulah kita jumpa PM. Sebagai contohnya. Okey. Cikgu Syazrin membuat uji kaji untuk mengkaji kekondusian elektrik bagi logam dan bukan logam. So dia guna apa? Kataan mengkaji. So murid buka mata, buka minda, buka hati. Ingat, yes. Ingat tak hari tu sering cakap bila kata mengkaji, selepas mengkaji kita jumpa PB. So ini ialah PB. Alright, PB. Bagi logam dan bukan logam. Yang belakang ialah PM begitu. PM. Alright. Yes, very good cikgu. Okay, so harap murid pun boleh dapat tahu macam tu. Perkataan mengkaji atau menyiasat, selepas itu dia akan diikuti dengan PB. Alright. Tetapi saya nak bagi makluman awal lah. So kalau daripada penyataan ini, kita nampak sebagai pemboleh ubah bergerak balas secara teori. Okay, secara teori. Okay. Bila kita biasanya satu eksperimen tu akan ada dua pemboleh ubah. Satu adalah secara teori, satu lagi adalah secara operasi. Operasi ini adalah pemboleh ubah yang kita dapat daripada eksperimen semasa menjalankan eksperimen. Okey? Dato' Onas sering kita terangkan lebih mendalam. Okey. Kemudian kalau ayat yang kedua dia boleh guna macam mana? Mengkaji kesan. Keywordnya adalah perkataan kesan. Tak kisahlah mengkaji kesan ke, menyiasat ke, kesan ke. Alright. Kalau jumpa perkataan kesan, kita akan mulakan dengan apa yang kat depan? Kita akan jumpa PM dulu. Sorry, saya nak guna biru. Okey, depan ialah PM. Belakang dia kita jumpa PB ataupun RV. Okey, so contohnya ialah Cikgu Amiza melakukan eksperimen di dalam makmal untuk mengkaji kesan. Okey, murid-murid baca soalan. Yes, ingat tak perkataan kesan Cikgu Rimi kata itu? Yes. Lepas kesan, kita jumpa apa? PM ke PB dulu? Kita jumpa apa? Kita jumpa ini apa? Perkataan teoretik ni PM ke PB? Ini ialah PM dulu. Macam tu. Alright. Jumpa PM. Alright. Terhadap pertumbuhan bakteria. So yang belakang ini ialah kita punya PB. Alright. PB. Begitu. Begitulah caranya. Okay. Alright. So nanti biasakan. Mengkaji menyiasat PB PM, kesan PM PB. Begitu cara untuk kita ingat sampai kita lah ke dalam Dewan Perperiksaan. Okey? Maksudnya Seremi kalau ada kesan tu depan dia mesti PM. Betul. Kalau ada word mengkaji kesan. Okey. Yes. Harap betul. semua pelajar dapat point ini. Yes. Okey. So benda tu akan berulang-ulang dalam kita punya soalan. So murid kena tahu kemahiran tu. Sebab itulah program teknik menjawab ni sangat penting. Kalau kita ada ilmu pun kita belajar buku je, kita tak dapat ada kemahiran untuk teknik menjawab, sukar juga. Sebab kita kena tackle macam manakah skema jawapan pemeriksa supaya jawapan kita ni tidak tersasar. Betul cikgu kan? Okey. Alright.
So dah nak dekat 700 orang dah. Okay, klik like supaya kita 1000 like untuk program ini Okay, so ini adalah one stop formula Seremi baru saja panas lagi. Seremi Carta ini, okay, first time digunakan untuk SMK Sign sebenarnya. Sebab Bergansir minggu ini Seremi. sebab minggu ini Seremi dah banyak bagi menjawab dah. So nanti orang tu bosannya cerita yang sama je kan. Okay, sekarang ni Seremi dah ringkaskan jadi one stop formula. Okay, alright, one stop formula ni satu ni je kita dah boleh nampak gambarannya untuk menjawab bahagian A. Okay, so yang pertama sekali kita kena tahu jantung soalan lah. Lepas dari jantung soalan, barulah kita tengok kita punya one stop formula ini. Okay, jadi apa yang kita nak buat cara hipotesis? Hipotesis ni ada dua cara. Satu ialah secara perkadaran, yang kedua adalah secara perbandingan. Okey, perkadaran ini apabila PM dengan PB kita ni, PM dan PB kita ni, dua-dua ni boleh diukur. Boleh diukur. Okey, kita sini lah. PM, PB boleh diukur. Okey, contoh boleh diukur tu lah jisim, berat, suhu, masa, okey, saiz, okey, isi padu. So something yang boleh diukur, kita gunakan perkadaran. Syaratnya PM boleh diukur, PB boleh diukur. Itu syarat dia. Kalau salah satu tak boleh diukur, contohnya jenis, pengaratan paku, okey, macam kekeruahan bubur nutrien, is something yang tak boleh nak diukur. Kalau dia tak boleh diukur, kita buat secara perbandingan. Mana yang lebih keruh, mana yang lebih berkarat, mana yang lebih cepat, macam itu. Okay, something yang kita tak boleh diukur. So kalau nak buat hipotesis, kena buat secara perbandingan. Okay, so formulanya yang paling mudah, letakkan PB di hadapan, jantung kita adalah PB, bandingkan keputusan satu lebih apa daripada keputusan dua. Itu yang paling mudah lah Alright, tapi dalam bentuk ayat macam mana pun tak kisah, asalkan perbandingan. Okay, kalau ditanya hubungan, cara jawab dia sama macam perkadaran. Okay, alright. Okay, sering kita tinggal ada nota bertambahkan berkurang tu apa? Maksudnya semakin apa ni yang kat ruang kosong ini, sering nak padam lah Okay. Semakin apa ini, apa ini, dua perkataan saja yang sering digunakan, iaitu bertambah atau berkurang. Bertambah atau berkurang. Okay, alright. Hubungan, nak jawab dia confirm macam perkadaran. Definitely, tak ada pilihan lain. Hubungan mesti buat secara perkadaran. Kalau pemerhatian, kena buat hipotesis perbandingan. Macam itu. Sama juga. Tengokkan dia punya putusan dia apa, buat perbandingan. Okey. Kemudian inference. Okey, apa itu inference? Inference ini akan lahir selepas ni ada pemerhatian. So anak panah dia turun ke bawah. Maksudnya apa? Maksudnya pemerhatian kena datang dulu. Kemudian, okey. Alright, kemudian, okey, sebelum tu pemerhatian tolong gunakan mata Saya tunjuk gambar mata ni. Nampak tak mata ni? Mata ni maksudnya apa? Maksudnya kita gunakan mata lihat pada kita punya kertas soalan. Sama ada dia punya hasil ke, keputusan ke, perubahan ke, gunakan mata. Jangan keluar daripada yang tak nampak daripada kertas soalan. Okay. Inference pula Seremi nak masuk. Okay. Inference Seremi nak masuk dekat sekarang ni lah memberi sebab, memberi justifikasi. Kenapa pemerhatian itu berlaku begitu? So macam mana jawab? Tulis pemerhatian secara operasi. Alright. Okay, alright. Jadi maknanya pemerhatian itu macam mana nak buat? Kena buat perbandingan. Kemudian tambah perkataan kerana. Sebab nak bagi sebab. Kenapa? So bagi sebab. Sebab tengok dekat PM yang digunakan dan tambah PB teori. Okay, later on kita tengok contoh dia. Alright, ini ringkasan saja. Kemudian nak buat definisi secara operasi ataupun DSO. Okay, ataupun DSO. Contohnya ialah salin soalan. Okay. Kemudian tambah perkataan adalah. Okey, lepas tu satu perkataan yang sesuai. Okey, ada banyak perkataan yang sesuai lah. Tetapi saya menggariskan yang biasa digunakan ialah bahan, proses atau keadaan. Bahan, proses atau keadaan yang biasa digunakan. Lepas tu tambah perkataan yang menyebabkan atau yang menghasilkan. Okey. Kemudian bagi kita PB operasi, iaitu hasil ataupun keputusan ataupun pemerhatian yang kita dapat lihat. Kemudian tambah perkataan apabila dan terangkan kaedah eksperimen secara ringkas. Okey. Dan nak buat graf ataupun dengan carta pula untuk sains, kalau dia kata graf, ada dua je, garis lurus ataupun garis lengkung. Garis lurus tolong gunakan pembaris, garis lengkung gunakan freehand. Make sure pensilnya adalah pensel 2B, exam grade. Okey. Dan kalau dia adalah lurus, gunakan pembaris. Kalau freehand, gunakan freehand. Jangan sketching.
Sketching tu maksudnya adalah macam awak nak buat lukisan orang ke, lukisan seni ke, buat sketching. No. Dia kena straight line. Okay. Kalau dia kata carta palang, ada dua. Satu ialah histogram. Kalau histogram, dia rapat-rapat. Ni histogram. Kalau jarak-jarak, dia adalah carta bar. So, jangan terkeliru. Okay. So, ini adalah one stop formula. So, kita akan rujuk benda ni semasa nak buat menjawab latihan. Okay. Alright. Okay. So, hampir 800 orang. Target kita 1000. Ayuh. Lagi 200 orang saja, tolonglah klik button like tersebut. Kalau boleh ajak mak ayah tolong like kejap. 1000 je, Seremi janji. Seremi akan bagi slide Seremi ini. Okey, jom kita tengok soalan yang pertama. Okey, Raja 1.1 dan Raja 1.2 menunjukkan radas bagi eksperimen untuk mengkaji. Okey, tadang. Jumpa jantung tak? Jumpa jantung. So, lepas perkataan mengkaji. There's a word, mengkaji. Selepas jumpa perkataan mengkaji, kita jumpa apa dulu? Jumpa PM ke PB? Cikgu Syazrin boleh bagi respon? Untuk mengkaji. Yeah. Tadi ada dua kan? Mengkaji dengan mengkaji kesan. So kalau mengkaji PB? Betul. Pandai cikgu. So kita jumpa PB. Pandai cikgu. Okay. Semua murid pun nampak tak? Cikgu baru sekali dengar dah dapat tahu dah. Semua murid pun kena tahu jugalah kan. So jumpa kekerasan tu ialah PB. So tetapi ini adalah secara teori. Okay. Teori. Alright. Tapi tak apalah. It's okay. So dia boleh bantu kita selepas ini. Okay. Baik. Seterusnya ialah yang berbeza dengan mengetuk bahan tersebut menggunakan penukul. Okey. So dia kata mengetuk bahan. So dia kata mengetuk bahan. Mengetuk bahan. So sering nak guna warna hijau. So mengetuk bahan. So bahan so tak nampak pula hijau. Okey. So bahan apa? Bahan ni adalah kita punya PM. Okey. Alright, kita punya pemboleh ubah dimanipulasikan. Okey. So masih lagi kabur tak nampak. Tengok dekat gambar raja. Yes, kalau bagi gambar raja tu alhamdulillah. Kenapa? Kita dapat maklumat dekat gambar raja. So apa yang kita kena buat pada gambar raja? Macam sering kata tadi, kita kena bulatkan benda yang berbeza ataupun garis petakkan ke. Kemudian cari benda yang berbeza, kita gariskan. Okay, now apa yang berbeza yang pertama? Yang pertama adalah blok kupram. Kedua adalah blok gangsa. Okay. Alright, seterusnya apa lagi yang berbeza? Okey, satu lepas diketuk, okey, blok kupram menjadi kepingan kupram, kepingan. Okey, blok gangsa ni diketuk, kekal jadi blok gangsa juga, tiada perubahan. Okey, begitu ya, begitu. Alright. So, apa lagi yang sama? Okey, cek benda yang sama pula. Okey, apa yang sama? Okey, yang sama, okey, ketukan mestilah daya yang sama Ketukan mesti daya yang sama. Okey, apa dengan saiz bongkar sebelum diketuk? Mesti sama. Okey, sama kita gariskan. Sama dia punya saiz dia. Okey. Alright. GSM ni sama tak? Mesti sama jugalah Okey, baik. So, bila kita dapat dah maklumat ini, first kali tentukan jantung soalan kita. Alright. Yang paling penting ialah nak tentukan kita punya PM dan kita punya PB. Okey, step by step dia. Okey, lama-lama murid akan mahir lah, akan cepat lah Seremi buat slow-slow sikit. Okey. So, apa PM kita? Apa yang kita ubah-ubahkan? Satu blok kupram, satu blok gangsa. So jawapannya adalah jenis blok. Macam tu. Nak lagi mudah, kalau murid tak yakin nak tulis jenis blok itu, murid-murid boleh tulis jawapan lain ialah secara copy and paste. Ya Allah ya Tuhanku. Copy and paste daripada gambar raja. Contohnya ialah blok kupram. Dan tambah perkataan dan blok gangsa. Ini pun dapat satu markah untuk PM. Copy and paste daripada gambar raja. Okey, pemikiran yang minima aja dah dapat jawapan dah. Okey, tapi ramai orang tak boleh jawab. Okey, alright. So harapnya yang 1097 orang sedang online ni, okey, boleh jawab. Okey. PB pula apa? PB adalah keputusan. Result dia. Apa result dia? Satu jadi kepingan, satu jadi kekal, tiada perubahan. Jadi satu kepingan, satu kekal. Jadi apa cakap? Okey, of course lah satu kita tengok teorinya. Yang pada sini kita boleh pindah. Okey, kekerasan bahan. Okey. Alright, ini adalah secara teori. Okey. Tetapi sekarang ni serentak secara operasi. Okey, operasi ni yang kita dapat lihat atau perhatikan, yang kita dapat ukur dekat dalam eksperimen kita. Jadi kita cakap apa? Keadaan. Keadaan blok
selepas diketuk. Okey, itu ialah pemboleh ubah bergerak balas secara operasi. Okey? Seremi soalan. Oh, ya saya. Kalau pemboleh ubah manipulasi tu ada calon juga yang tulis, ada student SPM tulis blok kuprum atau blok gangsa. Adakah betul? Okey, dia guna atau ya kat sini ya, tukar Ah, atau ya. Okey, mm-mm. sayang. Kalau tulis atau, kita pangkahkan. Okey, sebab atau Dia memberikan konotasi maksud yang berbeza, iaitu pilih salah satu. Kalau dan, kita kena guna dua-dua. So, satu gunakan blok kubram, satu gunakan blok gangsa. Okey? Okay. Alright. Okey. So, begitulah kita cek jantung. Okey, so ini adalah jantung soalan. Dah jumpa jantung soalan, barulah kita boleh jawab. Okey. So, berdasarkan raja di atas, nyatakan satu pemerhatian dalam eksperimen. Okey, kalau pemerhatian, tengok one stop station kita balik. Pemerhatian macam nak buat? Kena buat perbandingan. Bandingkan apa? Bandingkan keputusan dekat dalam eksperimen, iaitu PBO secara operasi. Jadi, apa awak tengok? Awak boleh bandingkan keadaan blok selepas diketuk bagi blok gangsa tidak berubah. Manakala blok kupram menjadi kepingan. Macam tu. Nak buat terbalik pun boleh, tak ada masalah. Keadaan blok selepas diketuk bagi blok kupram menjadi kepingan, manakala blok gangsa tiada perubahan. Macam tu. So maknanya apa? Kita bagi pemerhatian kena guna apa? Gunakan mata. Gunakan mata. Tengok saya minta gambar apa ni? Saya minta gambar apa? Gambar mata. Bila cakap gambar mata yang kita boleh nampak. Okey. Tapi ada murid yang tulis tentang kekerasan. Yes, betul lah PB kekerasan. Tapi murid-murid kekerasan tu tak boleh nak nampak. Kita tak boleh nampak, tak boleh nak dibuktikan. Nak buktikan ia secara operasi. Satu, kalau dia tiada perubahan, so dia keras maksudnya. Kalau dia jadi kepingan, maksudnya jadi lembut. Begitu. Alright? Alright. So seterusnya soalan tanya, nyatakan satu inferen. Inferen. Macam saya cakap, inferen ini akan lahir selepasnya ada pemerhatian. Begitu. Okey. So macam mana buat inferen? Okey, tengok balik one stop formula kita. Nak jawab inferen, okey, sering padam lah ni. Ramai yang serabut tengok macam ni, contoh-contoh kan. Okay, saya padam lah. Okay, baik. Padam. Okay, padam. Okay, Dori, siapa nak benda ni boleh. Nanti boleh print, tampal dekat rumah, tampal kat bilik air, tampal kat pintu, tampal kat meja solid tu boleh baca hari-hari. So, okay, inferen bagaimana? Inferennya ialah tulis pemerhatian. Okay, lepas tu bagi kerana, lepas tu sebab pada PM kita dan bagi sikit PB pada teori. Okey, macam mana? Okey, step by step. Okey, so step by step lah, satu markah So, first kali salin. So, salin apa? Awak salin kita punya pemerhatian. Okey, alright. So, salin dekat mana? Keadaan blok selepas diketuk, dia tidak berubah. Boleh sama sini. Salin sampai yang pertama. Lepas tu, kenapa dia tak berubah? Kerana begitu cara dia. Okey, alright. So, begini. Alright. Keadaan blok gangsa tidak berubah. Okey, ataupun keadaan blok selepas diketuk bagi blok gangsa tidak berubah. Sampai dekat sini ialah salin pemerhatian, sayang. Okey, situ ialah kita punya pemerhatian. Alamak. Okey, alright. Discard. Kejap ya. Okey. Kejap ya. Terkeluar pula. Okey. Okey, dah 885, hanya 100 orang je sayang. 100 orang saja tekan button like dan juga tekan button subscribe. Okey, tekan button subscribe. Okey. Alright. Okey, Remy ulang lagi sekali Okey, so step yang pertama, kita kena salin pemerhatian. Katalah soalan SPM awak dia tak bagi pemerhatian. Dia tak tanya pemerhatian. So awak kena buat pemerhatian sendirilah. Syarat dia mesti ada pemerhatian. So, kita salin sampai tidak berubah ini. Okey, sampai tidak berubah. Mana pen Remy tak keluar ini? Okey, sampai tidak berubah ini. Okey, so salin sampai tidak berubah. Kemudian, apa seterusnya ialah kita kena tambah perkataan kerana. Sebab inferen ni adalah sebab. Okey, sebab. Okey, ada tanya, inferen boleh tak jawab PUB dipengaruhi oleh PUM?
PUB boleh ubah bergerak balas dipengaruhi oleh oh tidak sayang, jangan buat macam tu. Okey, jangan buat begitu kan cikgu ke atau murid Syedah Syahari ini. Alright, ikut step SRMI ini supaya jawapan awak itu akan mirip macam jawapan pemeriksa. Itu syarat dia. Okey. So kerana apa? Okey, kerana PM. Okey, PM yang mana? Sebab kita gunakan blok gangsa, ceritakan pasal blok gangsa ini. PM kita ialah blok gangsa. So gunakan blok gangsa. Okey. Kenapa dengan blok gangsa ini? Alright, sebab blok gangsa ni adalah sejenis alloy. Okey, kemudian bagi kita punya PB teori. PB teori. So apa dia adalah kekerasan. So cakaplah kalau alloy dia keras ke ataupun dia tak keras? Yang keras. So ini adalah PB teori. Okey, alright. PB secara teori iaitu keras. Okey. So sering ulang lagi sekali Okey, macam ni. Keadaan blok gangsa tidak berubah kerana blok gangsa sejenis alloy. Okey, awak tahu ialah gangsa ialah alloy yang keras. Okey, boleh, tak ada masalah. Kalau influencer terus jawab mula perkataan kerana boleh tak? Boleh sebenarnya, tak ada masalah. Mula pada kerana boleh, tak ada masalah. Diterima juga sebenarnya sebab kita nak tengok apa alasan dia. Okey, tapi ini pengalaman Seremi sebab kalau murid tak biasa gunakan kaedah ini, dia bagi kerana nanti dia tidak menjawab kepada soalan kat depan tu. Pemerhatian dia tak bagi kat depan tu. Okey. Maknanya dia kerana betul. Kerana bla 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 bla. Tapi sebenarnya dia tak menjawab kepada pemerhatian yang apa yang nak bagi tu. Jadi kat situ nanti ada murid yang akan terkeliru hujah ataupun sebab dia tu tidak menjawab kepada pemerhatian. Okey? Alright. So, macam mana nak tahu PB itu adalah teori? Okey, PB teori ini biasanya daripada penyataan soalan sayang. Daripada penyataan soalan, Amitra Rajidharan. Alright, daripada penyataan soalan. Daripada penyataan soalan. PB operasi ialah daripada eksperimen. Ini adalah operasi. Ini adalah teori. Teori ini kena dibuktikan. Macam nak buktikan, kena buat eksperimen. So, eksperimen tu ialah operasi untuk membuktikan kita punya teori. Okey. Alright. So ada orang akan PM Seremi. Seremi kalau saya tadi ke atas saya buat, saya punya pemerhatian saya buat terbalik lah. Saya gunakan, saya cerita pasal logam cuprum. Okey, contoh. Dia punya pemerhatian dia cakap apa? Keadaan blok selepas diketuk bagi blok cuprum menjadi kepingan berbanding blok gangsa contohnya. So untuk inference dia, okey, inference dia salin balik pemerhatian iaitu blok cuprum bertukar atau menjadi kepingan selepas diketuk. Kerana. Kenapa? PM apa? PM kita blok cuprum. Kenapa blok cuprum? Sejenis apa? Logam tulen. Okey, patut PB teori. Keras ke lembut? Yang lembut. Begitu. Okey? Alright. Sofia Aziz. PB teori memang soalan akan bagi ke Seremi. InsyaAllah akan diberi. Okey, tengok contoh. Jangan risau. Okey, baguslah murid-murid hari ini cikgu. Syarif mereka sangat aktif betul. Soalan bagus sangat. Bagus. Okey, alright. Kita tengok sambungan soalan dia. Nyatakan pemilih ubah dimanipulasi. Ya Allah, ya Tuhanku. Memang soalan begini akan keluar dalam SPM kalau dimanipulasikan. Apa? Confirmlah jenis bahan, jenis blok ataupun salin je blok cuprum dan blok gangsa macam Seremi aja tadi. Okey? Okey, kemudian gangsa ialah alloy. Berdasarkan eksperimen ini, nyatakan DSO, definisi secara operasi. Okey, macam mana dapat DSO ini? Tengok kita one stop station balik, one stop formula kita. Nak buat DSO, kena salin soalan. Nak salin soalan, panjangnya nak salin. Tak perlu salin semua. Okey, kita tengok. Bagi alloy. Lepas perkataan bagi tu kita salin. So, salinlah alloy. Gitu. Alright, step yang pertama. Okey. Okey, patah balik kita punya ni. Tambah perkataan apa? Adalah. Okey, step yang kedua tambah perkataan adalah. Okey, lepas adalah dia tambah apa? Okey, nak lepas adalah pilih satu perkataan yang sesuai. Okey, ada banyak perkataan lah sebenarnya kadang cecair, pepejal, mikroorganisma, benda hidup boleh diterima. Okey, tapi Seremi gariskan dekat sini yang biasa soalan SPM keluar ialah bahan, proses, keadaan yang biasa keluar. Okey. So alloy ialah bahan ke atau proses ke ada keadaan? Alloy. Alloy ialah bahan ke, proses ke, keadaan? Alloy ialah
Bahan. Jadi step yang seterusnya kita letak alloy adalah bahan. Oh sorry. Adalah bahan begitu. Okey. Alright. Kemudiannya letak apa? Kemudiannya letaklah yang menyebabkan atau yang menghasilkan. Okey, yang menyebabkan atau menghasilkan. Pilihlah mana-mana yang sesuai. Okey, kalau untuk kes ini Seremi sukakan perkataan menyebabkan pemboleh. Okey, tak ada masalah. So, Seremi kena menyebabkan. Okey, alright. Yang menyebabkan. Menyebabkan. Okey. Alright, lepas menyebabkan, tak tambah apa? Okey. Okey, letak kita punya PBO, pemboleh ubah bergerak balas secara operasi, sama ada hasil ke, keputusan ke, ataupun pemerhatian awak. Okey, now, tengok soalan kita. Dia tanya alloy kan? Alloy ialah gangsa kan? Kalau gangsa kita ketuk tadi, dia jadi kepingan ke tiada perubahan? Tiada perubahan betul sebab dia keras kan gangsa ni. Okey, jadi alloy adalah bahan yang menyebabkan blok gangsa tidak berubah. Alamak, pensel minta keluar pula. Tidak. Sekejap ya. Tidak. Allah, kejap. Kenapalah pensel ini tidak seserti? Sabar ya. Okey. So alloy adalah bahan yang menyebabkan blok gangsa tidak kau tidak berubah. Okey, tidak berubah. Itu adalah apa? Ini adalah keputusan. Okey. Kemudian tambah apa? Tambah perkataan. Okey, kita backward balik. One stop formula. Apabila. Mesti ada apa? Bila. Okey, so letak perkataan apabila. Step by step. Jangan gopur-gapar. Okey. Nampak macam lambat sekarang kan sebab kita belum lagi ada kemahiran yang mantap. So lama-lama nanti bila awak dah biasa menjawab, so nanti awak tiada masalah. Okey, alright. Apabila. Okey, ya Allah ya Tuanku, pensel Seremi sabar je lah. Cikgu Syazrin yang ini dia tak menjadi pula. Okey, alright. Berubah apabila apa? Okey, Seremi padam balik lah yang ni ya. Mengganggu penglihatan. Okey. Apabila apa? Okey. Tengok balik one stop formula. Apabila kaedah eksperimen. Terangkan kaedah eksperimen. Okey, so sambung balik. Cara nak jawab apabila. Okey, macam mana? Apabila diketuk dengan menggunakan apa? Okey, apabila diketuk menggunakan penukul. Macam tu. Okey? Alright, kita tengok jawapan. Alloy adalah bahan yang menyebabkan blok gangsa tiada perubahan. Okey, tidak berubah pun sama, tak ada masalah. Apabila diketuk dengan menggunakan penukul begitu. Alright, begitu. Alright, okay. I think Muhammad tak apa slow-slow. Okay, very good. Terima kasih. Faham budak-budak ni. Bagus. Murid-murid ni sangat memahami. Okay. Alright, dah 1K dah Zarohana. Oh, dia bagi link. Okay, hint kat Seremi. Alright. Dah 1,000 orang. Okay, like. Okay. Alhamdulillah. Nanti Seremi akan tunjukkan cara untuk dapatkan slide Seremi dan latihan-latihan ini untuk kita belajar. Okay. Alright, Fairuz Yaakob